Sini pada tulang siku, sini ada satu tulang, sini pun ada satu tulang. Maka kita ambil sembahyang, patutnya lebih sikit. Sebab apa? Innakum tud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Kamu esok di akhirat akan dipanggil dengan ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin itu apa? Ghurrah muhajjalin itu adalah lebihan basuh muka, kepala, tangan dan kaki. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi yang dijadikan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latadha'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang mai belajar ilmu agama Allah SWT kerana dia suka dengan perbuatan dengan orang yang belajar ni, dia suka. Tuan-tuan, perempuan muslimin rahmati oleh Allah, saya sebelum ceramah ni saya mohon izin pada tuan-tuan supaya saya tak bercakap Kuala lah pada malam ni. Saya ada satu masalahnya saya tak boleh cakap bahasa selain pada utara. Jadi tuan-tuan ambil fahamlah apa-apa, tak tahu boleh tulis, nanti di akhir ceramah boleh tanya, Ustaz kamu cakap apa? Ustaz kami tak faham maksud cakap apa. Baik, apabila kita main majlis ilmu, kita duduk di surau ni antara maghrib sampai isyak, ada beberapa kelebihan yang Allah beri pada kita. Ada satu kelebihan yang jarang di highlight tapi benda tu besar. Apa dia? Kita dapat pahala, nama dia adalah fadlu intizarus salah, pahala tunggu sembahyang. Dari satu sembahyang ke satu sembahyang, bila kita tunggu, kita dapat pahala macam kita duduk sembahyang. Daripada maghrib tadi sampai isyak kita tunggu di surau ni, walaupun kita ada majlis ilmu, itu kiraan lain. Tak ada apa, saja duduk macam tu je, kita dapat pahala macam kita duduk sembahyang. Syarat dia madama fi musallahu, selama mana dia berada di musalla, di tempat dia sembahyang tu, di situlah dia duduk, maksudnya dia tak keluar, dia duduk di situ, maka Allah beri pahala macam dia duduk sembahyang. Walaupun kita tunggulah, kalau ustaz mai dapat majlis ilmu, dapat pula pahala kan. Kalau ustaz tak mai, tak apalah, kita duduk je lah. Kalau ustaz mai lambat macam mana? Marah. Dia pun kata, kami tunggu ustaz lama, ustaz tak mai. Tak tahu kami masuk kat flat mana tadi tu, pusing balik, reverse tu susah, sesat. Dan nombor dua, apa yang kita akan dapat, ada satu malaikat akan dua doa pada orang yang main duduk dalam majlis ilmu maghrib isyak ni. Dua doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang main duduk dalam majlis ilmu. Semua orang yang main malam ni yang ada dosa, Allah ampunkan dosa dia. Dan dosa ni bukan saya doa, bukan kawan-kawan pengurusi AJK tak. Yang doa ni
malaikat doa. Sangat makbul doa di sisi Allah. Malaikat dia doa keampunan pada Allah. Saya dan tuan-tuan semua kita ada dosa. Cuba bangun siapa yang tak ada dosa kat surau ni, dia confirm dan confident. InsyaAllah Ustaz, saya daripada pagi memang saya tak ada dosa langsung. Cuba angkat tengok, kita nak selfie dengan dia. Sebab dia hebat sangat lah. Tak ada. Saya semua dan tuan-tuan dan perempuan semua orang yang berdosa. Maka lebih banyak majlis ilmu kita main, lebih banyak dosa kita diampunkan oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala doa keampunan dengan rahmat Allah Ta'ala, supaya apabila orang duduk dalam masjid dirahmati oleh Allah. Doa ni lah kita doa apabila kita masuk dalam masjid surau, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doa supaya pintu rahmat Allah terbuka. Jadi bila kita main duduk dalam majlis ilmu, banyak benda-benda kesilapan dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah. Dulu kami tak tahu Ustaz. Ya Allah, bila main majlis ilmu baru kami tahu. Kadang-kadang semayang kita ada banyak kesilapan. Kita ada takbir, bacaan-bacaan dalam semayang. Saya tengok kalau kita semayang, kita ada rukun semayang. Dalam rukun semayang ada rukun qawli. Rukun qawli ada 4. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir dan bagi salam. Keempat-empat ni mesti cantik dan elok. Tak boleh ada sebarang kekurangan dan kecacatan. Contoh sebagai takbir. Allahu Akbar. Takbir tu mesti cantik dan clean. Kita tak boleh takbir dalam keadaan contohnya kita mengantuk sangat di waktu subuh. Allahu Akbar. Kita takbir kita. Semayang tu tak sah sebab takbir kita tak betul. Ada 8 huruf yang mesti clear. Alif, lam, ha. Alif, kaf, ba, ra. 8 ni mesti cantik. Dan kita tak boleh buat sebarang benda. Contoh, kita sedu. Contoh, Allahu Akbar. Atau kita berlahak. Allah. Tadi Zohor makan kambing, akikah. 2 pinggan tambah. Jadi asap tu jadi berlahak bau kambing. Takbir tu tak boleh. Atau kita takbir ada melatah. Tahu melatah macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita tahu perkataan Allahu Akbar tu adalah dia macam question juga. WH question. Who, when, why, where. Allah maksudnya Allah tu besar ke? Dia bersoal pula. Padahal Allah maha besar. Dia bersoal. Allahu Akbar. Maknanya Allah tu besar ke? Dia tanya. Kalau faham, boleh gugur akidah. Kerana dia persoalkan keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Atau dia panjang dekat Allah tu. Allahu Akbar. Dia alif tu jadi panjang, maka dia sama juga maksud dengan Allah, maknanya Allah tu besar ke. Kita perlu betul balik. Sebab tu bila main ustaz-ustaz main mengaji, kita main. Yang kedua, Fatihah. Ramai orang kadang-kadang kita tengok dia baca Fatihah, kita kurang jelas dengan setiap butiran dia. Dia tak baca sangat. Contoh, dia takbir, dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ba tak tahu pergi mana. Mungkin ba pergi jalan rumah jiran dia. Ba tak dengar. Dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut. Bila kita baca ma'arif li sukun, di belakang sekali jelaskan kita tutup ke kita buka mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut. Sebab nanti saya baca beberapa ayat di belakang, sekali kita akan confuse. Tutup mulut ke buka mulut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al tu jangan ada qalqalah. Sebab lam bukan huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu yang qalqalah.
Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh. Al tu sukun dia. Alhamdulillah. Apa-apa huruf dalam Quran, kalau kita nak tahu sebutan dia elok, kita sukunkan dia. Matikan dia. Ab, aj, at, ra, at. Dia tak sama dengan as. Dia ada sound. Ra, sa dengan sya. 3 huruf tu tak sama. Macam mana kami nak tahu beza, Ustaz? Sukunkan dia. Ad. Kalau saya sebut ad, seolah-olah suara tertahan dan angin pun tertahan. Ad. Tak apa keluar. Tapi kalau saya sebut sin, as, huruf keluar, angin pun keluar. As. As dia keluar. Kalau saya sebut shin, sifat huruf dia apa? Tafashi. Tafashi tu apa? Tafashi tu macam melata, macam berselerak, keluarnya itu berseluruhan. Ash, tersebar, tersembur. Ash. Jadi ada beza tak? Ada. As, ad, ash. Inna a'tainakal kautsar. Tak boleh baca inna a'tainakal kautsar. Balik awal. Mayang kita bungkui kat tepi. Tapi itu tak apalah surah. Tak apa maknanya itu bukan kesalahan yang sampai kita kena mufaraqah. Tetapi kalau bacaan tu jadi di Fatihah, dia kena mufaraqah. Ada ke Ustaz huruf yang kena keluar lidah tapi di Fatihah? Ada? Huruf apa? Saat kita sampai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelaskan makrif disukun dia dengan ya dan nun, senyumkan dia. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini confuse. Kita salah kalau ada budak-budak saya tanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke ta'im? Dia jadi confuse tu. Ada budak tu kata kat saya tanya, hang mai sini ada jawab apa? Ada darjah 5. Ustaz baca kan kamu bagi tahu, mulut tutup ke mulut buka? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke ta'im? Dia kata ikut hari Ustaz. Kalau hari Senin dia buka, banyak cantik muka. Mana ada ikut hari ke tu? Dia ikut tetap ke tu kan? Dah confuse dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ihdina. Itu adalah alif berbaris kasrah, bunyi i, bukan Ramai orang baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Boleh baca tu boleh kalau orang main rumah kita. Bila sampai. Tu tak apa lagi, kita terkejut. Tapi adakah dan itu kena mufaraqah? Tak. Tak payah mufaraqah. Afdalnya baca i. Dia dalam tajwid kita panggil dia lahan. Lahan ni maknanya mistake lah. Ada major mistake, ada minor mistake. Minor maknanya kesalahan yang dimaafkan. Dia kesalahan tetapi dimaafkan. Ada kesalahan yang major, tak dimaafkan. Contoh, perubahan makna yang drastik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ri dia baca kasrah. Tak ada qiraat baca kasrah. Maka kita duduk belakang, wajib mufaraqah sebab tu imam tu mungkin dia pening. Sama ada dia ketum atau gam. Dia tak tahu. Jadi boleh lah, boleh. Tetapi kalau dia baca tak cukup, waladhdallin kan, mat dia tak cukup 6. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kita duduk belakang. Pendeknya mat lazim dia ni. Kita rasa macam tak cukup 6 ni. Maka kita tak perlu mufaraqah pada tu imam. Kerana 6 itu afdal.
Kalau dia baca pendek, tak apa. Tak apa maknanya tak membatalkan sembahyang dia. Jadi bila kita imam, bacalah ihdinas siratal mustaqim. Saya rajin juga dengar tu imam baca ihdinas siratal mustaqim. Sebab dia ta dengan ta tu dia terpengaruh. Mustaqim, ta dia terpengaruh dengan ta. Jadi mustaqim. Dia tak jadi mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal ladzina an'am. Sama juga. Jangan ada qala-qala kat situ. Jangan ada an'am. Tapi ada siratal ladzi ni. Pasal tak? Siratal ladzi. Zal dia ada beza dengan zai. Macam mana nak tahu? Az dengan az. Perhati tengok saya sebut az keluar macam mana. Ni zal. Az. Sama keluar lidah macam ta tadi tu. Yang tadi az. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Qawmal zalimin. Zal sama juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua zai. Nombor satu je za. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Iza. Saya hafal huruf ni sebab apa? Sebab dia Fatihah. Alamak, kami tak tahu Ustaz. Lama lah kami sembahyang macam siratal lazi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Habis sembahyang kami macam mana? Talibul ilmi, Allah maafkan. Orang yang main nak belajar. Ini belajar baru tahu, saja-saja tak tahu. Belajar baru tahu. Tak tahu dimaafkan. Berkekalan dalam keadaan tak tahu berdosa. Tapi dah tahu, alhamdulillah kita perbetul balik. Sebab tu kita main mengaji ni, main kuliah, main ceramah ni sebenarnya dia membina masa depan akhirat kita yang baik. Kalau sembahyang kita salah dan kita tahu benda tu dekat dunia, alhamdulillah ada masa perbetul. Kalaulah sampai di akhirat esok kan, malaikat buka buku, malaikat kata tak sembahyang kau. Sembahyang, saya AJK kot, agak-agak lah. Tengok orang lah malaikat pun. Dia kata tak ada pun, kosong, tak tulis apa pun. Tak sembahyang ni. Tengok elok-elok. Betul kosong. Kata macam mana sembahyang dulu? Sembahyang macam tu lah, macam biasa lah. Main tengok video ambil sembahyang. Ya Allah, ambil sembahyang salah lah. Ni projek ayat tu lah. Kemau. Sini semua tak kena ni. Daripada tempat mula tumbuh rambut ni, rukun muka ni sini sampai anak telinga mesti kena, sampai bawah dagu sini nampak dagu. Saya pun tak nampak, saya pun lama tak tengok dagu saya dah. Last tengok 3/5, sampai hari ni tak pernah tengok dagu saya. Isteri saya tak pernah tengok tu dagu saya. Ni sampai sini, sampai tulang rahang ni sampai di situ. Itulah had muka. Tapi dia ambil sembahyang macam mana? Kita duduk di kolah masa sembahyang Jumaat. Tengok orang ambil sembahyang macam mana. Allah, sedih tengok. Kok dah dia, depan dia masuk. Macam tu je. Belakang semua tak kena. Sebab dia siku. Kita pun tak tahu. Sini ada tulang siku. Sini ada satu tulang. Sini pun ada satu tulang. Maka kita ambil sembahyang, patutnya lebih sikit. Sebab apa? Innakum tud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Kamu esok di akhirat akan dipanggil dengan ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin tu apa? Ghurrah muhajjalin itu adalah lebihan basuh muka, kepala, tangan dan kaki. Bila kita ambil sembahyang, kita tak betul-betul sharp dekat lutut siku ni dah. Kita lebih. Maka lebih itu dia ghurrah muhajjalin. Istilah ghurrah muhajjalin ini asal dia adalah kuda. Seekor kuda yang hitam, hujung kaki dia ada colour putih. Dia cantik macam tu. Kuda koko, hujung kaki dia macam dia pakai stokin putih. Comel kuda tu. Kuda tu Nabi ambil perumpamaan, analogi, Nabi lempak pi ke orang ambil uduk ni.
Sebab sahabat tanya, kami ramai kat akhirat, macam mana Nabi boleh kenal kami? Nabi kata, aku kenal apa? Urah muhajjalin. Macam mana? Kalaulah seekor kuda, ada banyak kuda-kuda yang hitam, tapi ada kuda yang kaki dia kalau putih, mudah nak kenal dia. Macam tu aku kenal apa? Bila ambil semayang betul. Nah, dah ambil semayang kadang-kadang terajang. Dia buka 4 ayat, dia terajang ayat tu. Tumi tak kena. Sedangkan Nabi SAW sebut wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi mana-mana tumit yang tak kena ayat wuduk. Kerana wuduk semayang dia tak sah. Bila semayang wuduk tak sah, semayang tak sah. Jadi puluhan tahun dia semayang macam tu. Ya Allah, ruginya. Sebab tu bila mai belajar, Allah bagi banyak keistimewaan pada kita. Sebab tu saya tak tahulah jadual kuliah. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya haraplah dengan gaya tuan-tuan ni duduk ni, dengan surau tuan-tuan yang ada ekor macam Maybank ni, macam bank rakyat lah ni, hebat lah ni, dengan geng muslimat pun ramai ni. Saya expect surau tuan-tuan memang ada kuliah setiap malam, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kita turun lah. Ustaz tu nak main susah, nak cari parking susah. Tapi seronok sini boleh tolak kita orang. Saya tengok Pak Haji tadi tu tolak, kereta tu dia bergerak. Nak kena sikit lagi. Tak tahu apa dia baca tu. Berhenti. Cun-cun. Memang karamah ni. Tu saya macam takut-takut dengan. Takut-takut. Dia macam buat tak tahu. Dia tolak pun tu dia buat tak kerti jalan tu. Memang dia tahu timing dia tu. Hebat. Punya susah nak main kat sini. Kita duduk flat ni kita tak turun. Ya Allah. Tu lah. Yang tu yang tak syok sangat tu. Kita main lah. Sebab kita ada banyak benda yang kita tak tahu lagi. Bila kita main, Alhamdulillah. Kadang benda mudah je. Kan Tok Imam kan, bila dia tak ada, bila dia batal, kita ganti dia. Tu kita panggil dalam bahasa Arab, istikhlaf. Istikhlaf ni maknanya apa? Tok Imam tak ada, kita ganti dia. Tapi kadang-kadang, beberapa orang yang duduk di belakang Tok Imam tu, dia adalah orang yang ni utama. Suka-suka hati janganlah duduk di situ. Sebab bila imam tak ada, kita yang akan kena ganti imam tu. Bila ia kena berdua, ia kena setahun, untuk imam perut, dia kentut. Maka dia haram berlakon semayang, walaupun baca 1 ayat. Ihdina tak boleh baca dah. Sebab ia kena wudu dah habis dah wudu, han tak boleh sambung ihdina. Mesti buka mikrofon letak. Jadi kawan belakang ni dia fikir, alamak, kalau aku naik jadi imam nanti, kawan-kawan aku bahan aku esok jadi kedai kopi ni. Jadi dia pun terfikir, demi menyelamatkan aku daripada jadi bahan dan kutukan kawan-kawan aku pun rasa elok aku pun kentut jugalah. Dia pun kentut juga, dia pun belah. Tinggallah kiri kanan. Sebab kiri kanan tadi adalah posisi yang paling selesa dan baik lah. Dia kata, alamak, dia ni jebon, dia belah-belah. Mampuilah aku. Dia kata, aku kalau ganti dia, aku lagi teruk pada dia ni, memang aku kena kutuk kawan-kawan aku. Aku pun kentut juga lah. Dia pun kentut. Tiga ekor tarabus ni kentut dia berbelah. Sampai kat Tok Imam ambil wuduk, kumuk sekali, tuih keluar seorang manusia. Tuih keluar seorang, 3 orang keluar. Tok Imam kata, faham apa semua keluar ni? Dia kata, hai Tok Imam, takkan Tok Imam tak ingat? Tadi kan kita niat mengikut Imam kerana Allah Ta'ala. Jadi Tok Imam keluar, kami pun keluar. Padahal 3 jebol tak kerti apa. Dia belagak nak duduk belakang Tok Imam, dia semayang apa pun dia tak tahu. Benda-benda je kadang-kadang. Dia pergi Mekah, dia pergi umrah kawan-kawan. Lepas tu gatai tangan tangkap gambar. Dia dengan geng mutawif dia semua tu sampai lambat ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram sampai lambat. Pukul 10.30. Jadi nak tawaf dulu, tawaf wajib tu dia pergi. Pergi tak ada orang lah, mereka lah 3-4 orang. Dia nampak macam janggut, macam rancak sikit, jahanana sikit, dia bertolak jadi imam. Imam di Mekah lah. Imam semua kawan-kawan, 3-4 orang, geng-geng nak pergi umrah. Dia pun takbir lepas semayang, dia tengok gambar. Selfie sikit, dia hantar kat geng taman. Aku jadi imam Masjidil Haram dia lah. Padahal imam masbuk kawan-kawan dia je, belagak apa-apa. Dia balik main sini, dengan rambut botak. Mereka kata, hai, siapa yang balik Mekah tu? Aku bawa balik Bila hari jadi imam, muka biru. Dah, itu aku melawak je, aku saja-saja syok.
Takkan Mekah boleh surau Taman tak boleh kot. Kawan seorang pegang, seorang lagi qamat Allah Akbar. Dia tolak lah. Sudah. Dia bunyi Allah Akbar, baca Fatihah semua. Dia berkata kemai Datuk Imam baru. Rakaat kedua cantik Qur'an bina setelah apa semua baca semua selesai. Rakaat kedua bangkit Wailul maghdubi alaihim waladdallin amin. Lama tunggu. Dia fikirlah, aku silap lah tadi baca Qur'an binas. Habislah Quran, nak baca apa lah sekarang ni? Takkan aku nak baca Taurat, Zabur, Injil pula. Sudah. Dia tak tahu nak buat apa ya. Dia kali belakang, dia kata itulah aku kata. Kat sini aku tak boleh, kat Mekah ya aku boleh. Padahal katalah kita terbaca surah An-Nas contoh kan. Jadi rakaat kedua kalau kita imam nak baca apa Ustaz? Baca surah An-Nas sekali lagi boleh, tak ada masalah. Surah An-Nas sekali boleh. Kalau saya tak ingat saya dah baca Al-Falaq boleh, tapi makruh baca terbalik gitu. Rakaat pertama baca An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq, makruh. Terbalik surah. Yang haram ada tak Ustaz? Ada. Haram terbalik ayat. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca wailul maghdubi alaihim waladdallin amin. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Sahih sagam. Terbalik gitu hukum dia haram sebab dia terbalik huruf tu. Tak boleh terbalik gitu. Terbalik ni surah saja-saja. Kalau kita rakaat pertama sudah baca An-Nas, bacalah An-Nas juga untuk rakaat kedua. Tak boleh juga baca Al-Falaq. Tabat boleh, Al-Ikhlas boleh, Tabat boleh, Ara'aital ladzi boleh, ila fi Quraisy. Semua ke belakang semua tak ada masalah kok. Makruh, tapi taklah sampai batas sembahyang. Ataupun kita baca surah Alif Lam Mim lah. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Boleh tak ada masalah. Tapi saya tak ingat Ustaz. Dulu saya duk pergi tahlil, saya baca apa? Sekarang daripada kata bid'ah saya tak baca lah. Dah saya jadi bingung. Tak baca lah. Dia pandai Alif Lam Mim. Zalikal kita. Sini calak. Tak boleh baca lah. Tak tahu lah. Tak apa rukuk Di dalam Fatihah ni tak ada surah yang wajib kecuali Fatihah. Sajadah sunnah. Kalau buat boleh pahala. Tak buat tak apa. Tok Imam malam tu makan laksa. Pagi subuh dia main semayang. Dia semayang qabliyah. Lepas tu dia buat pegang perut macam tu, dia masuk tandai. Tak keluar 6.30 lah. Kita kata tak keluar lagi ni. Kita Imam macam mana ni? Dia kata hampa naik lah. Hambat ni kosong sikit perut ni, tak tahu apa hal ni. Dia kata tengok siapa naik jadi imam lah. Dia tak payah baca sajadah. Sebab dia bila terjun lah. Sebab dia tak lancah baca sajadah. Hang nak baca sajadah. Jadi hawa masjid dengan surah tu. Alif Lam tanzil kita bila Roy dia ikhraq 3. Dia nak baca sajadah. Lambat sajadah ni kalau silap dia boleh lari ke lain. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira. Itu dia punya key point dia. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sajadah. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yasin. Dia boleh pitrek lari, dia sedap dia baca. Sampai wa maliyala a'budun. Ada di bawah sana. Wa maliyala baca dah. Yasin semalam. Kami mana jemaah. Ulang pula tanzil. Memang jenis tu memang kena panjang pinggang lah. Aku nak pergi kerja ke apa? 7.30 tak habis saja dah okey. Tu tak habis hisap lagi. Ingat baca. Tak ingat sudah baca nah. Benda tak kita tak ingat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma orang belakang sambung. Ma aghna anhuma lu. Ma aghna. Macam tu kan?
Tahu buat apa? Tukar surau. Tetapi apabila kita jadi imam dan kita lupa, dia akan menyebabkan kita jadi kelang kabut dan gelapah. Kita akan berpeluh walaupun duduk di aircon Maybank. Kita akan berpeluh. Kalau berpeluh, maknanya keluar Allah pun dia akan silap. Jadi langkah paling efektif apa dia? Cut off semua, rukuk terus. Tak payah kelang kabut. Hang tegak, aku tegak, hang tegak. Satu kampung tegak. Ada tok imam tu tidur kat surau Pak Muhammad tidur. Tayat akhir. Fahai dia tidur pula ni. Bunyi mikrofon dekat. Macam ni ya. Siap tiap ayat liak ni. Jadi subhanallah orang tegak ya. Lagi tegak ni subhanallah. Ramai orang depan ni tegak tak jalan. Dia ni depan tegak tak jalan. Tok siap tegak tak jalan. Imam kedua tak jalan. Tinggal muslimat tak tegak. Sini tegak tak jalan kau. Tok Bilal tu dia marah, dia ni tak mau bangkit pula ni. Sekali subhanallah kata gitu. Tok imam yang tidur tadi tu bangkit ni subhanallah, wirid tu padahal dia salam tak bagi subhanallah, betul. Dia tiba tengok kiri kanan. Faham aku selawat ni apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Semua cerita tidur tu. Jadi gelapah tu dia akan ada. Jadi apa dia? Tindakan paling cantik sekali dia. Rukuk dia. Lam yalid wa lam yalid. Allahu akbar. Selesai. Tak boleh buat macam tu masa bila? Fatihah sahaja. Fatihah tak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Allahu akbar. Tak. Siapa dengan ikut dia? Berdiri straight dia tu. Hang bagi habis mufarakah pada dia. Hang ambil patut dia kalau dia tak boleh baca, tak tahu apa jadi Fatihah dia tak boleh baca. Ya kalau nak tak boleh. Hang buka mikrofon tinggal hang tak boleh jadi imam lah. Tak tahu hang tak boleh baca Fatihah. Tak tahu mungkin emosi terganggu. Mak meninggal, ayah meninggal pagi. Seharian nak buat urusan mak, malam jadi teringat dia macam sangat terkesan lah, emosi terjalak lah kita kata. Jadi macam orang suruh dia jadi imam lah, dia pun teringat mak dia tak boleh baca, tak boleh baca. Tak boleh baca, tak boleh jadi imam. Nanti tak apa, ambil belakang. Tinggal orang belakang tu, orang depan tu dia naik jadi imam. Dia naik setapak boleh. Bukan kena pergi setapak. Duduk sini je. Sekejap dia kata, lama Ustaz, saya naik pergi setapak Ustaz so. Tu skema sangat. Ini tapak kaki dia lebih pada imam, satu tapak je. Kita syarat imam ni, jangan sama tumit dengan imam. Tumit kita ni tumit kaki imam, ni tumit kaki kita. Sah jemaah. Dia tak boleh sama. Tumitnya, ini tak payah. Sebab ini ada orang panjang, ada orang pendek. Ini panjang, ini jarang panjang. Alien panjang dengan T-Rex panjang. Dia selangkung tu lah. Sebab tu T-Rex tak payah syariat semayang. Manusia depan dia panjang. Tapi dia Ronald McDonald pun tak apa. Pernah tengok Ronald McDonald bapak kasut besar ni. Biar dia lah. Yang penting tumit dia tu sama. Jadi kita selangkah jadi imam, kita malu nak pergi kat sejadah tu imam, situ je boleh. Tak ada masalah. Boleh jadi imam dah. Tak payah pergi ke Jabatan Agama wilayah ambil tauliah jadi imam semua, tunggu 3 bulan. Tak payah jadi imam merek tak payah buat teruk tu. Asal je. Permanent nak jadi imam, lah barulah pergi ambil tauliah. Terkejut tergempak macam tu tak apa. Bila semua benda ni akan hilang? Bila kita main mengaji. Mainlah. Di tempat kita ni main mengaji baru kita faham. Dan surau tuan-tuan ni, saya cakap lah dekat tuan-tuan, surau ni surau kita, bukan surau AJK pengurusi tak. Mereka tolong urus je. Kita ingat surau ni macam surau kita. Kita pergi tanda, kadang-kadang kita tengok pipe. Saya tengok kadang-kadang tengah tempat kita pergi tanda kan, pipe tu dia menicik. Berapa lama? Saya rasa dah berbulan, tahun dah berkarat dah. 800 orang masuk tandas. Tak ada siapa nak betul-betul tandas tu. Dia kata saya, alah Ustaz, mereka duit banyak, mereka simpan duit semua. Saya kata, hang tak payah salut dengan duit mereka semua. Hang buat apa? Hang tak tahu ke benda ni. Hang beli di hardware. Tak sampai pun RM5. Hak plastiknya RM10, RM12. Hang tutup hang telefon kat pengurusi. Malam saya ni saya tukar dah. Tak ada pengurusi dunia akan marah, tak ada. Melainkan dia kata, terima kasih lah, saya pun ingat lama tukar dah. Alah, beli selotip putih tu, pusing. Macam tu. Selama mana orang guna, Allah bagi pahala dekat kita. Mudah lah cari pahala. Kadang-kadang benda-benda tu
Tak payah kita nak macam sibuk dengan orang. Kita pergi tanda, kadang-kadang tengok pasyak banyak. Kalau orang emergency, tak ada nak tukar terompah surau untuk dia masuk ke pasyak. Budak-budak pergi tanda. Jadi kita bila pergi tanda, bila mes-mes zuhur awal, tengok ada pasyak, kita ambil pipe itu bersih. Tak payah tunggu untuk siap. Sebab apa? Sebab ni surau kita. Ni surau saya. Saya nak tolong surau saya. Kita buat macam tu. Kapek kadang-kadang kita tengok ada tek cicak, kita ambil tak apa. Kita jangan kata tok siap malas. Nanti tak nampak kadang-kadang. Takkan dia nampak dia nak buat datang, tengok dia nampak. Dia kata, ada tek cicak. Padan muka orang. Biar orang pijak tek cicak, biar batal semayang dia. Jarang untuk imam gila. Dia lupa. Ambil tempat ambil tek cicak tu bukan dia kena beli pergi Sungai Petani pula. Beli, buang tu. Orang semayang dapat pahala. Apa kita boleh tolong? Kita tolong untuk Islam. Itu senang kerja kita. Kadang surau kita ada sejadah banyak. Masa raya kita guna. Bila kita dah guna, lama dah tersimpan. Bau lipas apa semua. Apa kita buat? Kita ambil lah seorang dua. Balik rumah basuh. Masa kita basuh sejadah kita, masa kita basuh telekung kita, ambil basuh. Kalau nak hantar dobi, mungkin beratus-ratus ringgit. Tapi kalau kita ambil seorang sikit, seorang dua, seorang tiga, sidah itu. Bukan macam ngamak Piramli nak kena basuh di sungai. Basuh sini je, tak ada masalah apa. Benda senang, benda mudah gitu. Kami orang perempuan mungkin telekung. Kadang-kadang orang wakafkan telekung. Kita pula flat. Kadang orang buat kenuri kat rumah, kami boleh semayang kat rumah. Tak apalah, kami main semayang di surau lah. Semayang surau pula dia ni tak jaga. Semayang tetamu, main semayang basah-basah telekung, tak sidai. Hempuk belah gitu je. Dia naik kuning-kuning. Kita ambil seorang dua pergi basuh. Bubur daya sikit. Sabun boom ke apa-apa. Orang main semayang singgah. Ya Allah, wanginya telekung surau ni. Pandainya muslimat dia jaga. Benda kecil je. Tapi Allah bagi pahala yang banyak. Sebab tu Nabi SAW sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang rendah dengan kebaikan, walaupun sekadar hampa jumpa member hampa dengan muka yang ceria. Tak kira kita habis semayang kan, kita pakai kasut, nak naik di lift, jumpa kawan-kawan. Kita semayang-semayang, Haji, Cik Ana, macam mana kerja semua okey ya? Okey, baik, insyaAllah jumpa lagi. Itu kita kata, bukanlah besar sangat Ustaz, saya sambil-sambil naik lift. Itu pun Nabi kata, besar di sisi Allah. Belakang ada kenuri contoh kan. Memang kenuri saya nampak orang berusaha susu pinggan semua tu. Lepas tu saya tak boleh ceramah lama-lama kalau tengok benda makan kan. Katalah orang dah masak kat kita kan, kita dah makan-makan. Kita tengok pinggan yang ada. Tak payah sebut untuk siap. Bahagian kita ada cawan. Kadang-kadang orang tinggal cawan. Ada kadang-kadang orang tinggal pinggan. Kita ambil, kita basuh sekali. Mungkin kawan sebelah kita tu yang kita boleh tolong, kita tolong. Saya pergi ceramah di satu surau tu. Pengerusi tu kata kat saya, Ustaz, saya seronok jadi pengurusi dekat sini awak. Sebab Ustaz, semua jemaah saya macam ada jawatan kosong. Saya tanya apa masuk haji? Dia kata, Ustaz, kita makan sekarang ni kan. Kat luar ada makan tak? Saya kata ada. Tadi daripada beratur ambil makan. Ustaz tengok, lepas kita habis makan, kita keluar. Apa jadi dekat luar? Bersih semua dia buat Ustaz. Lepas tu, habis betul. Dah habis makan, saya keluar. Ya Allah. Ada orang mop, ada orang basuh ni, ada orang telangkukkan ni apa, bekas ayak tu, ada orang buat ni, buat tu. Punya ramai orang buat kerja. Saya kata, siapa yang Tok Siap? Tok Siap yang betul-betul duduk relax pula. Dengan semua orang kerja dia buat. Ya Allah, bagusnya. Ada 10 budak-budak remaja buat kerja. Darjah 4, darjah 5, darjah 6, form 1, form 2, form 3. Dia buat ambil talam, basuh yang ni. Saya hebat, saya tengok Pak Haji tu. Saya kata, Haji, saya tak pernah jumpa budak-budak yang rajin tolong sampai macam ni. Haji buat apa? Rahsia. Dia kata saya sini. Ustaz Mai, saya tunjuk kat Ustaz apa rahsia saya. Pergi kat belakang surau tu, tak ada apa. Kedai burger. Ustaz, semua orang yang tolong, saya belanja mereka burger Ustaz. Burger bukan mahal mana. Saya belanja 10 burger. Saya bayar 6 ya Ustaz. 4 lagi dia tu sponsor. Sebab dia pun nak dapat pahala. Budak-budak kecil ni dia bukan moderate sangat apa pun. Bagi dia makan burger, ayak mineral satu, setiap hari program dia bermain, buat kerja. Di samping burger kita bagi kat mereka, kita nak tarik dia bermain surau masjid. Mungkinlah dia tak masuk dalam mereka segan. Tapi dia ada di sekitar. Dia balik bagi tahu kawan-kawannya, weh,
malam pengurusi belajar burger, dia akan bawa kawan dia lagi. Sebab tu dalam organisasi surau, saya tengok surau tuan-tuan ni bagus. Semua lapisan ada, seronok anak muda ada, orang yang senior citizen yang pengalaman ada. Surau tuan-tuan ni, dia ada potensi yang lebih banyak lagi, yang besar lagi lah. Tuan-tuan bukan ceramah, forum pun boleh buat surau tuan-tuan ni. Terajang ni, forum senang lah, jangan takut. Meja ni terajang. Bawa turun main coffee table satu. Yang ni, tambah lagi satu. Ayak, tambah lagi satu cawan. Itu ya forum. 2 orang dah cakap. Boleh, tak ada masalah. Panggil main ramai-ramai gitu. Jadi banyak sebenarnya aktiviti yang kita boleh buat di surau kita ni, supaya kita dapat imarahkan. Sebagai 1-2 idea kat tuan-tuan. Selain daripada ceramah agama, selain pada ceramah agama, tuan-tuan boleh panggil juga doktor kesihatan main. Itu pun ceramah agama juga tu. Apa Ustaz? Pelik lah Ustaz ni. Orang buat ceramah masjid, dia ceramah doktor lah. Yalah, hak main ni semua ni kencing manis, darah tinggi, kencing orang, macam-macam penyakit. Semua penyakit. Dan kalau semua penyakit semua dah padam, siapa nak main ceramah? Kami panggil ceramah, Ustaz tak main lah. Bawa main ubat diabetik saya kita. Bawa main ubat. Cari doktor-doktor klinik kalau kita ada dekat dengan hospital apa, Sungai Buloh ke apa ke. Buat surat satu, hantar main. Pakai buah pinggang. So dia buka slide sini. Kita sewa lah slide. Dia cerita. Kita tanya kat dia. Saya sakit macam ni, saya boleh tak makan macam ni? Saya boleh makan macam ni. Surau kat rumah saya panggil. Saya panggil doktor gigi. Doktor gigi dia bawa betul-betul gigi pen-pen tu. Dia kata, Ustaz agak-agak nak poli kami ke? Saya kata tak. Saya bawa gigi sebab apa? Sebab gigi penting juga dalam Islam. Tu nak sebut tu. Zal, Tha, Ra. Gigi lah tu. Gigi tak ada. Percik elok muka Tok Guru. Kalau kita pergi talaqi kan, inna a'tayna kalkau. Dah, cantik lah. Kalau tak ada gigi, inna a'tayna kalkau. Tok Guru kata 2 liter yang lihat muka Tok Guru. Maka gigi juga dalam Islam. Kesihatan juga dalam Islam. Panggil juga main orang pakar-pakar faraid. Nak hibah harta macam mana. Meninggal pakat bergaduh. Hang gaduh aku. Isteri terpinga-pinga. Keluarga mentua dia main pula. Duit hang baik kat aku. Motor ni laki hang punya. Tapi abang aku punya. Aku nak motor ni. Helmet aku nak. Adik ipak main kempai hang tu. Mak mentua dia pula main. Kata duit aku mana. Adik aku mana. Susah dah tu. Susah Ustaz. Kami pening nak buat macam mana. Dia seorang-seorang tak tahu siapa. Tersandak kat tonggas kat rumah tu. Panggil orang. Amanah raya punya orang. Macam nak faraid duit. Dia hidup ni kena buat apa. Amanah kena tulis. Wasiat kena buat apa. Sekali-sekala. Di samping ceramah agama. Selit satu lagi ceramah. Selit satu lagi ceramah. Banyak benda lah tuan-tuan boleh buat di surau ni. Jadi kita pelbagaikan aktiviti-aktiviti di masjid dan surau. Di surau kita tak utamanya. Moga-moga saya doakan tuan-tuan akan lebih hebat dan lebih imarah lagi dan siri-siri akan datang lagi lah. Jadi ceramah apa lama-lama apa bukan suruh nak ceramah aku lama-lama Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat pun dah lapar lah nak makan. Jadi kita akan berhenti sini dulu lah. Cuma saya nak pesan dekat tuan-tuan kalau boleh tiap-tiap hari jangan tinggal bacaan. Baca ayat 129 surah At-Taubah. Ayat last kali tu. Ayat 129 ke 127? Saya tengok. Surah At-Taubah. Ayat last kali dalam dunia. Fa'in tawallahu faqul hasbiyallahu tu lah. Ingat tak? Surah ayat tu nombor berapa? Tak ingat Ustaz. Kami tak baca. 129. Ayat surah At-Taubah 129. Ayat ni ambil kat mana? Saya ambil dalam hadis Nabi SAW. Hadis ni ada dalam Al-Azkar susunan Imam An-Nawawi. Bacaan yang dibaca ketika sedih, rasa depres, stres, serabut, kewangan rumah tangga jadi macam susah, anak selalu buat masalah, kakak ipar hari duk maki kita di Facebook, mak mentua pula macam jebon duk buat menyusah kita. Ada saja benda yang menyesak dan menyusahkan kita dalam hidup kita, kita baca. Nabi SAW sebut 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Doa ni ada dalam maksurat.
Kalau tuan-tuan tak perasan, saya bawa keluar ini saja asing. Bacaan dia, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah ayat 129. Kami lupa bawa pen dengan kertas. Kami tak ingat. Tak apalah, kami kan mazhab Imam Syafi'i. Otak kami kan laju macam Imam Syafi'i. Siapa tak ingat, minta kawan-kawan nanti nak tulis, tolong baca. Tengok anak kita sedih. Anak kita baca-baca buku tak lekat. Menantu kita sedih. Main rumah macam. So dia baca ayat ni. Siapa suruh baca? Nabi suruh baca doa ketika sedih. Dan moga-moga doa tu menjadi panduan untuk kita lah, untuk kita buat balik. Katalah saya cerita semua nanti kita terlupa. Yang ni jangan lupa lah. Yang ni kita buat balik sebagai oleh-oleh untuk kita pada malam ni. Terima kasih pada surau tuan-tuan yang menjemput saya malam ni. Saya main 2 hari Kuala Lumpur. Saya ada convocation OUM tadi pagi untuk master habis dah. 1 hari lagi saya stay. Esok pagi saya balik lah. Saya cikgu, saya mengajar dekat Pulau Pinang. Cikgu sekolah rendah, mengajar pendidikan Islam lah di Pulau Pinang. Tauliah wilayah saya ambil dah ada hari tu. Tapi inilah kali pertama saya ceramah lepas ambil tauliah. Sebelum tu mereka bagi ceramah tanpa tauliah tu boleh lagi. Lepas ambil tauliah, seorang tuan-tuan yang pertama. Tapi tak tahu bila pula aku nak main ceramah Kuala Lumpur. InsyaAllah ada ruang peluang. Nanti kita susun pula kita main kono matang ni insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu